Alhamdulillah, kembali kita semula di Rampai Pagi dan seperti yang kami janjikan tadi ya, Is, kita ada segmen Bual Bicara Undang-Undang yang akan kita ni kita ni kongsikan hari iaitu tentang putus tunang, tuntut dan bukti, dan kita akan bersama dengan narasumber kita ni ya, Is, iaitu Muhammad Afendi bin Junaidi, Peguam Syar'i. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang. Apa khabar Tuan Effendi? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah masuk bulan kedua insyaAllah dan meneruskan inspirasi kita untuk mencapai kejayaan bagi tahun-tahun mendatang insyaAllah. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Ya, jadi untuk mungkin ada penonton kita ni belum lagi mengetahui setiap minggu pertama ya di awal bulan kita ni akan membicarakan mengenai dalam apa sahaja topik dalam segmen Bincang Undang-Undang ya. Dan seperti yang telah pun diberikan oleh rakan ini keluarga baru kami sebetulnya. Selamat berkenalan. Kali pertama rasanya bersama Puan Anissa. Anissa. Ya, saya. Anissa. Ya. Berkenalan. Jadi macam tadi saya lakonkan. Yes, putus tunang. Lakap cincin. Pelakap cincin. Putus tunang dan tuntut bukti. Mungkin silakan Anissa. Ini satu soalan pertama yang ingin kami tanyakan dan meski penonton-penonton di rumah ingin mengetahui juga. Jadi tajuk berkisar putus tunang ni tuan. Ini juga sinonim dengan kehidupan kita ni di Brunei Darussalam ini. Boleh tuan jelaskan apa sebenarnya yang ingin dikongsikan pada pagi ini dan kaitannya dengan undang-undang keluarga Islam di Mahkamah Syariah? Baik, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang audiens sekalian, alhamdulillah kita meneruskan sesi pengajian kita ya secara bulanan dan alhamdulillah pada pagi ini saya cuba untuk memilih satu tajuk yang juga sinonim iaitu tentang antara kemelut ataupun polemik yang juga berlaku di Mahkamah Syariah berdasarkan kepada kapasiti kami selaku peguam yang beramal ya. Kita melihat tajuknya ialah putus tunang, lakap cincin ya, tuntut dan bukti. Dalam kali ini, saya akan memulakan dengan dua buah pantun. Saya tahu Tuan Is adalah seorang yang pakar berpantun, maka saya sediakan dua buah pantun. Panjat-panjat di pokok sena, nampaknya cantik di tepi laman, besarnya hajat tidak terkata, hendak memetik bunga di taman. Masya Allah. Itu sebelum berlakunya dan usaha pertunangan. Kemudian berlaku putus nyambung, berpisah. Ada pula wujud pantun yang kedua. Kilat datang sambung menyambung, jala diangkat bersama kain. Putus benang bolehlah disambung, putus tunang cari yang lain. Masya Allah. Itu antara gambaran yang saya cuba kongsikan dengan tajuk pada perbincangan kita pada pagi ini. Yang mana kalau kita melihat kepada slide kita yang kedua, saya juga sediakan beberapa slide untuk difahamkan oleh sidang audiens sekalian. Kalau merujuk kepada konsep pertunangan ini, saya pertamanya merujuk kepada perspektif syarak. Konsep pertunangan ini adalah apabila seorang lelaki menyatakan keinginannya untuk berkahwin dengan wanita, pilihannya dan juga perspektifnya adalah sudah tentunya untuk dikahwini. Kalau kita melihat pertunangan ini juga sinonim dengan perambahan yang ada mengatakan bahawa adalah lebih baik pertunangan ini dirahsiakan manakala perkahwinan itu yang wajib dihebahkan. Kenapanya sebegitu? Sebab untuk mengelak beberapa keadaan ataupun kondisi yang tidak berapa sihat yang menyebabkan sesuatu pertunangan itu diputuskan. Dalam perspektif ini, kalau kita melihat slide yang ketiga, saya merujuk kepada juga perspektif hukum syarak ini secara ringkasnya, iaitu apabila terdapat juga apabila keadaan si lelaki ini tadi dia nak meminang wanita dari perspektif Islam, sebenarnya terdapat beberapa keadaan yang mana ada golongan-golongan wanita itu yang tidak boleh dipinang. Ya, bukan sekali-sekali kononnya atas dasar cinta, suka dan sebagainya, maka sesiapa pun kita boleh pinang. Tidak sebegitu. Dalam perspektif hukum syarak ini ada dua golongan. Pertamanya, kalau melihat kepada slide yang ketiga, kita ada beberapa saya jelaskan di sini tentang wanita yang haram dipinang. Yang pertama, kita hendaklah memastikan bahawa wanita itu tiada halangan kepada perkahwinan. Contohnya, yang pertama, dia tidak berada dalam tempoh iddah. Maksud tempoh iddah ada apabila berlaku perceraian, sesuatu perceraian, wanita itu tadi yang masih dalam tempoh iddah 3 bulan, dia tidak boleh dipinang. Kerana tempoh masa itu adalah satu tempoh masa penting untuk bekas-bekas suami dan isteri ini yang berkemungkinan untuk berbaik semula. Itu yang pertama. Yang kedua pula, wanita itu mestilah bukan haram untuk dikahwini. Contohnya adik-beradik, tidak boleh kita nak pinang adik-beradik. Itu sebagai contoh. Golongan yang kedua pula ialah apabila keadaan
terdapatnya wanita tu tadi dia belum lagi menjadi milikan atau tunang orang lain. Misal kata Aminah, bukan nama sebenar ya. Aminah ini tadi dia telah dipinang oleh Ali. Maka Abu dia tidak boleh meminang Aminah kerana Aminah itu telah pun dalam bahasa yang mudah di-booking dipinang oleh Ali ini tadi. Jadi dalam konsep itu kedua-dua golongan ini yang saya ingin nyatakan tadi dalam bahasa yang mudah tidak boleh dipinang. Jadi dalam isu ini saya katakan bahawa pertunangan itu apa? Pertunangan itu adalah satu kontrak, satu perjanjian. Apabila usaha pertunangan itu berlaku, maka ianya akan mengikat kedua-dua belah pihak yang endingnya akhirnya adalah untuk perkahwinan. Maka dalam isu ini tuan-tuan dan puan-puan, sidang audiens sekalian, saya nak ingin katakan di sini bahawa terdapat beberapa keadaan bila mana dalam usaha pertunangan itu berlaku ya, yang akhirnya pihak-pihak dah berjanji membuat pelbagai persiapan untuk kelangsungan perkahwinan, wedding of the year misal kata. Tapi ternyata di tengah jalan itu ada berlaku isu-isu, contohnya putus tunang. Tiba-tiba didapati kedua-dua belah pihak tidak bersefahaman. Mula putus nyambung. Maka di situ yang ada lagu P. Ramlee ni. Kan kalau Tuan Is dengar ada lagu P. Ramlee, Tan Sri P. Ramlee ni dia kata putus sudah. Itu. Saya tak boleh sambung, nanti ada yang tak dapat cari makan. Kasih sayang. Betul. Itu antara polemik yang berlaku dan kita nampak di sini ia akan membawa pula keadaan-keadaan tertentu. Adakah dalam Islam itu boleh putus tunang? Jawapannya boleh. Dan bagaimana pula perspektif tentang persediaan ganti rugi akibat daripada putusnya pertunangan ini. Dan saya merujuk kepada kedudukan ini juga harus untuk putus tunang. Kenapa? Sebelum berlakunya perkahwinan, kita dah nampak contoh bagaimana kedudukan lelaki atau perempuan yang ingin kita nikahkan itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita ceritakan, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi dalam keadaan ini kita nampak alamak dan perjanjian lain dan rupanya dia kaki pukul, belum lagi berlakunya perkahwinan. Maka dalam konteks sebegini kita diharuskan untuk memutuskan pertunangan. Itu dari perspektif yang baik. Tapi dari perspektif yang tidak begitu baik, bagaimana? Jadi dalam putus tunang ini ialah apabila kedudukan seorang salah satu pihak yang mula-mula bercadang untuk mengikat tali perkahwinan, hidup semati, til jannah katanya. Tapi dalam usaha itu nampaknya salah satu pihak ini tadi tidak mungkir untuk berkahwin. Jadi ini polemik yang akan kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Jelasan yang cukup menarik sekali. Dan nampaknya buat bicara kita pada pagi ini semakin panas ya. Jadi Tuan, saya ingin menanyakan mengenai dengan Tuan tadi ada menjelaskan mengenai dengan putus tunang. Andainya berlaku pertunangan antara suka dengan suka, yang boy dengan Aminah bukan nama sebenar, betul. Jadi yang laki-laki dan boy lah ya, ataupun bukan nama sebenar. Berlakunya kemalangan sekiranya, terjadi kemalangan pada si lelaki tersebut. Kemudian di pihak perempuan, ibu kepada perempuan ataupun ayah kepada perempuan ingin memutuskan pertunangan kerana memandangkan keadaan yang lelaki tersebut mungkin pada masa itu dirawat di hospital dan dalam keadaan yang sangat uzur. Jadi bolehkah tidak si ibu dan si ayah itu memutuskan pertunangan tersebut? Kerana ini juga bersangkut paut dengan faktor-faktor yang menjadi pendorong timbulnya putus tunang tersebut. Oh, baik, bagus. Soalan mencabar juga ya. Okey, apa yang saya dapat fahami ialah apabila salah satu pihak itu yang bukan sengaja apabila untuk memutuskan pertunangan dan keadaan itu bukan dilakukan secara sengaja, dan manakala satu pihak pula yang mungkin tidak berpuas hati ataupun tidak menginginkan keadaan sebegitu berlaku, maka keadaan itu telah dipohonkan oleh satu pihak lagi. Baik, kita teruskan kepada perspektif undang-undang. Kalau kita melihat kepada perspektif undang-undang, selain daripada faktor semula jadi seperti itu, selain daripada isu perasaan, tidak suka, mula-mula suka, kemudian tidak suka, selain daripada isu gangguan pihak ketiga dalam sesuatu urusan untuk berkahwin itu, maka polemik-polemik, indikator ataupun faktor-faktor yang sebegini sebenarnya telah menjadi asbab kepada kadang-kadang berlakunya putus tunang. Berbalik kepada isu itu, saya lebih tertumpu kepada
apakah perspektif undang-undang, insyaAllah dalam keterbatasan masa ini, dan kita melihat perspektif undang-undang. Dalam perspektif undang-undang ini, kalau kita melihat kepada slide yang ke-7, dalam slide yang ke-7 ini saya dah meringkaskan mengenai tentang di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217 ada 2 section saja, ada subsection, iaitu yang pertamanya bab 14 kurungan 1 dan 2. Di dalam kurungan 1 dan 2 ini secara umumnya menyebutkan tentang apakah keadaan-keadaan yang boleh menuntut pihak yang satu lagi ini untuk menuntut ganti rugi hasil daripada persediaan untuk kelangsungan perkahwinan. Secara lisan atau secara bertulis, maka apabila pihak-pihak telah mengikat janji, apabila dalam keadaan lisan dan janji itu kadang-kadang bagi pasangan yang sedang bercinta ini, ianya tidak boleh dianggap terus kepada isu pertunangan, kerana kadang-kadang kita kena lihat aspek itu, gadis itu tadi, dia ada wali mujbir, dan kita dalam konteks semasa kita ni di Brunei, ada proses tertentu, ada majlis tertentu, hantar berian dan sebagainya. Betul. Ketika itu berlaku, di situ yang kita katakan sebagai suatu kontrak perjanjian. Dan dalam keadaan ini, bab 14, saya rujuk kepada bab 14, section, slide yang ke-7 tadi, menjurus kepada kedudukan ialah apabila salah satu pihak mungkir itu tadi, dia dalam keadaan bukan dia sebagai penyebab, tetapi dia satu pihak lagi yang tidak mahu meneruskan perkahwinan, maka dia yang dikenakan tuntutan. Kalau kita melihat kepada kedudukan yang saya nyatakan tadi, kita beralih kepada slide yang ke-8 ya. Saya simpulkan dalam slide yang ke-8, iaitu berdasarkan pada soalan yang dikemukakan tadi, kita kena faham, jika pertunangan telah diikat mengikut hukum syarak, maka kemudian berlaku pembubaran pertunangan itu tanpa sebab yang sah, maka pihak yang mungkin janji itu tadi akan bertanggungjawab memulangkan hadiah pertunangan jika ada, ataupun membayar nilai dengan apa yang dibelanjakan dan boleh dituntut di dalam mahkamah. Ini antara perspektif yang dirujuk dalam 14/1 itu sebelum berlakunya perkahwinan. Manakala seksyen 14(1)(2) dia menyatakan pula jika telah berlaku pernikahan, kedua-dua pasangan ini tadi dia bernikah, tetapi ada berlaku perjanjian-perjanjian yang tidak dipatuhi semasa pertunangan. Contohnya dia nak bagi kereta, dia nak bagi wang hantaran dan sebagainya, tapi tidak ditunaikan. 14/2 ini di dalam akta ini jelas merujukkan bahawa pihak yang mungkir itu tadi kita ni boleh tuntut balik sebagai ganti rugi, sebagai untuk dilaksanakan oleh penama ni tadi, mereka yang belum melaksanakan tadi dalam konteks di mahkamah syariah. Jadi pendek kata, sesiapa yang mungkir itu dia yang kena bayar ganti rugi atau nilainya, begitu. Begitu faham. Undang-undang. Menarik, betul ya. Yang dibahaskan itu. Jadi Tuan, sebentar tadi Tuan ada menulaskan pertunangan dari konsep hukum syarak. Bagaimana pula dengan kedudukan dari segi perspektif undang-undang syariah di Brunei ini, Tuan? Okey, baik. Dalam keadaan ini, setelah saya juga merujuk kepada soalan Puan Anisah ni tadi dengan apa yang saya jelaskan sebelum ini dengan slide di bawah slide yang ke-7 dan ke-8 itu di bawah bab 14/1 dan 2. Baik. Dalam keadaan ini saya ingin menambah sedikit kalau perspektif kita sebagai pengamal undang-undang, walaupun isu-isu ganti rugi pertunangan ini tidak begitu popular di Mahkamah Syariah Brunei, tapi saya nak Mahkamah Syariah di Brunei ini, tetapi saya nak katakan memang ada berlaku tuntutan-tuntutan yang sebegini, dan mungkin ada juga di kalangan orang awam yang tidak begitu memahami apakah hak-hak yang perlu dituntut boleh atau tidak menuntut. Sebenarnya boleh. Cuma dalam keadaan ini, dalam perspektif hukum undang-undang yang saya dah katakan di bawah bab 14/1 dan 2 jelas memberikan liability ke atas orang yang mungkin janji itu tadi untuk dituntut. Sama ada kita kena lihat juga dalam perspektif kita nak tuntut ni tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kalau harta yang dituntut tu tadi masih ada, maka boleh dipulangkan. Tapi kalau harta itu tidak ada, dijual dan sebagainya, di situ atas unsur perbincangan di antara kedua belah pihak ataupun diganti dengan nilai. Maka dalam perspektif undang-undang ini juga, apabila kita nak memohon sesuatu permohonan ganti rugi akibat daripada putus tunang ini di mahkamah, kita kena faham bahawa konteks mahkamah, konteks hakim itu dia akan melihat kepada apa yang dizahirkan sahaja, apa yang dibuktikan di dalam mahkamah. Jadi mahkamah tidak mempunyai tidak mempunyai apa-apa kepentingan untuk mengetahui apa yang berlaku sebaliknya. Tetapi apa yang dizahirkan itu, maka di situ mahkamah akan membuat penilaian. Kita tuntut kena ada
bukti resip pembayaran, pembelian, penempahan, catering, dewan dan sebagainya. Ini yang telah saya sediakan untuk memastikan perkahwinan itu berlangsung. Tapi nampak gayanya ahli ini tadi tidak datang ke majlis perkahwinan. Begitu. Kalau begitu, maka berlakunya kegagalan di bawah 14/2. Begitu. Okey. Baik, Tuan, sepanjang 19 tahun Tuan berpengalaman ya dalam bidang guaman syariah ini. Jadi kita ingin mengetahui terutama yang melibatkan isu poligami ini ya. Jadi Putus boleh tunang. Putus tunang. putus tunang. Ya, saya. Maafkan Putus saya. tunang. Okey, saya. Putus tunang. Jadi mungkin dapat dijelaskan agak isu-isu yang selalu timbul sama ada berkaitan dengan proses permohonan itu sendiri ataupun mahu setelah ianya dibenarkan dari perspektif guaman syariah. Jadi bagaimana pandangan Tuan sendiri? Okey, baik. Untuk memudahkan sidang Auda di luar sana untuk memahami tentang beberapa contoh kes saya ingin bawakan. Pertamanya dalam keadaan lelaki yang memutuskan. Dalam ada satu kes, misalnya kata kes dapatan di sini saya nampak ada satu kes ni contohnya nama Salbiah Osman dan Haji Ahmad. Dalam kedudukan ini dia kata lelaki yang memutuskan pertunangan dan dalam keadaan itu perempuan ni tadi telah menuntut tuntutan sebanyak RM200,000 dan kerugian berjumlah hampir RM10,000. Dalam keadaan ini, dia juga menimbulkan tentang isu kaiban malu di mahkamah. Di mahkamah syariah ini atas keadaannya membuat persiapan tetapi perkahwinan tidak berlangsung. Dalam keadaan ini, mahkamah telah mengatakan bahawa isu kaiban ditolak tetapi tuntutan-tuntutan lain itu telah pun diperintahkan kepada lelaki itu tadi untuk dibayar kembali kepada perempuan itu tadi. Itu kalau lelaki yang memutuskan. Kalau slide selanjutnya dalam slide yang ke-12, kita tengok pula perempuan yang memutuskan. Dalam keadaan ini ada satu kes di mana lelaki menuntut telah pun diperintahkan untuk membayar kos kepada perempuan. Kemudian lelaki itu tadi tak puas hati dan dia membuat rayuan. Dalam keputusan rayuan itu mengatakan sebaliknya, keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Rendah tadi telah diakas, telah diubah, telah dipindah. Maka dalam konteks ini bahawa Hakim Mahkamah Tinggi tadi yang mendengar rayuan itu mengatakan bahawa perempuan yang mungkir janji dan bukannya lelaki dan dia tidak dapat layak untuk ganti rugi. Itu kes yang kedua. Dan dalam keadaan ini juga saya ingin mengatakan bahawa pendek kata dalam konteks mahkamah syariah itu sendiri, sesiapa pun yang dijadikan pihak, siapa yang menuntut, siapa yang kena tuntut, pastikan kita faham dengan apa yang kita nak bawa ke mahkamah, pastikan kita faham apa yang kita nak tuntut di mahkamah, pastikan kita faham apakah undang-undang yang sedang kita lalui. Alhamdulillah. Baik. Dengan sedikit masa yang kita ni ada, Tuan. Ya, saya. Sebagai kesimpulan, jadi sekiranya ada kes-kes begini telah dipohonkan di mahkamah, perspektif masyarakat akan membawa kepada proses bicara undang-undang yang mengambil masa dan kos. Jadi ada atau tidak alternatif yang mereka boleh buat sendiri untuk Tuan untuk mengelak perkara sebegini? Baik, kalau dalam keadaan ini bagi menjawab persoalan yang sebegini, ada atau tidak alternatif, saya cuba bayangkan dalam slide yang ke-13. Slide saya yang terakhir itu saya kongsikan ada atau tidak alternatif bagi merintis jalan penyelesaian jika berlaku polemik yang sebegini. Sebenarnya Tuan Is, Puan Anissa, ada. Selain daripada kita berhadapan dengan keadaan mahkamah perbicaraan yang mungkin kita jangkakan mengambil masa yang panjang, kos yang panjang, turun naik mahkamah pihak-pihak. Sebenarnya kita ada alternatif. Pertamanya, mungkin kita boleh lihat kepada jika ada berlaku perundingan secara baik di antara dua hala, antara pihak mangsa dan juga pihak yang mungkin janji itu tadi, boleh berbincang secara baik kekeluargaan dan juga boleh melantik mana-mana pihak yang kompeten untuk dijadikan sebagai orang tengah menyelesaikan masalah. Dan yang baiknya juga dalam sistem mahkamah ini kita ada satu sistem yang kita katakan sebagai persetujuan bersama, iaitu persetujuan suluh. Bila mana kedua-dua belah pihak ni tadi ada persetujuan yang dicapai, maka persetujuan itu boleh direkodkan di mahkamah dan menjadi satu penyelesaian dan akhirnya diendos sebagai satu perintah mahkamah. Jadi kebaikannya ialah kita tidak perlu melalui proses yang panjang. Itu antaranya. Dan selain daripada kita melantik mana-mana pihak yang kompeten, mana-mana pihak yang mempunyai keupayaan untuk menjadi orang tengah sebagai penyelesai masalah. Jadi pendek katanya,
dalam isu ini, dalam konteks yang melibatkan undang-undang, kita telah pun menyediakan alternatifnya. Cuma penting untuk mereka yang memohon di luar sana faham tentang apakah hak-haknya dan sila fahami apakah kehendak undang-undang itu sendiri, dan sila fahami ada atau tidak alternatif yang telah diwujudkan selain melalui proses litigasi atau proses perbicaraan yang panjang. Jadi maksudnya ada. Tepuk dada, tanya selera, pilihan mana satu yang kita nak guna. Itu. Okay, baik, itu dia. Jadi itu dia, Auda kata saran daripada pakar peguam syari'i kita, iaitu bersama dengan Tuan Muhammad Effendi sebentar tadi, fahami dan juga perlunya ada perbincangan sebelum kita mengajukan apa-apa persoalan ya mengenai dengan hubungan pertunangan ataupun inilah topik kita, putus tunang, tuntut dan juga bukti. Baik, Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi Junaidi, merupakan peguam syar'i yang bersama kita pada pagi ini, dan insya-Allah di lain kesempatan Tuan InsyaAllah. kita akan berjumpa lagi di bulan hadapan insya-Allah ya. InsyaAllah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.